Tapi kata Nabi SAW, kamu tak boleh menandingi walaupun kamu sedekah banyak, kata Nabi SAW. Masya Allah. Ini adalah orang yang istimewa di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Baik, maka dia kata, dan segala amal, maknanya amal kita, dan segala amal daripada sedekah dan sembahyang, kita pun mendirikan sembahyang juga. Dan orang-orang yang terdahulu juga mendirikan sembahyang. Dan tapi sembahyang kita dengan sembahyang orang-orang yang muqarrabin itu jauhlah bezanya. Dan kita sembahyang ni jenuh. Nak boleh ke khusyuk ni macam-macam. Cuba melihat yang Haramain, contoh. Lepas tu apa lagi? Aksesori kita, tasbih elektronik lah ni, tasbih kayu, tak kira lah apa-apa pun. Alhamdulillah, yang tu gunanya untuk apa? Untuk kita hadir dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Tapi orang-orang yang muqarrab ini relax, keblekat hak yang RM8. Lepas itu dia pakai apa? Dia pakai baju Melayu biasa. Dan Masya Allah, ni yang saya selalu pesan, terutamanya ni sikit lah. Saya selalu pesan kepada pelajar-pelajar, ya ni kalau ni kan mesti pelajar-pelajar pergi luar negara, pergi belajar apa semua sekali. Dan saya pesan apa? Saya pesan, kamu tengok, saya kata, ulama-ulama Jawi kita, ulama-ulama Melayu kita. Dan walaupun mereka ni duduk dekat Mekah sana 20-30 tahun, dan bukan 2-3 bulan, bukannya 2-3 tahun, 20-30 tahun. Dan tuan guru kami di antaranya Tuan Guru Haji Wazir hafizahullah ta'ala, Pondok Kandis Kelantan. Dan dia ni daripada kecil ni duduk di Mekah. Kemudian bila dia dah tua sikit, lebih kurang umur dia 40 lebih kurang, barulah balik semula ke Kelantan. Masya Allah. Jadi kita tengok ulama-ulama Jawi kita ni, bila dia pergi Mekah, balik dia tak bawa baju Mekah ni. Betul tak? Dan dia tak pakai baju style Mekah, dia tak pakai igal, dia tak pakai style macam apa ni Mekah punya style. Tapi dia tetap mengekalkan apa? Kemelayuan dia. Keplekat hak RM8, lepas tu dengan baju Melayu dia, lepas tu pakai skuter orang bagi. Dulu kami di pondok dulu, sorban ni kita panggil apa? Skuter. Dan tu sorban ni dia bahasa mana? Dia bahasa Urdu. Sorban, dia dua perkataan juga tu. Maksudnya apa? Sor kain, ban itu adalah ikatan. Tu maksudnya. Kalau orang Kelantan dia panggil apa? Muta. Masya Allah. Jadi apa ni, ulama-ulama Jawi kita macam tu. Yang dia bawa balik apa dia? Adalah ilmu yang dia bawa balik ni. Dan Masya Allah, sebab itu karya-karya ulama Jawi kita dipilih-pilih kan. Dan tengok kitab-kitab yang dikarang oleh ulama Jawi kita tipis-tipis, ringan-ringan sahaja, ringkat-ringkat saja. Dan sebagai contoh, kitab Baqurah Al-Amani yang dikarang oleh Pak Da'i Mekah. Dan bila Pak Da'i dia mai ke Kedah ni, ada satu orang anak murid dia kata dekat Pak Da, saya ni bodoh sungguh ilmu tauhid ni. Boleh tak Pak Da ajak saya ataupun apa nota macam manakah, tolong tulis bagi kat saya, mudah-mudahan saya boleh ambil manfaat daripada tulisan Pak Da. Dan jadi dia tulis apa ni, kitab Baqurah Al-Amani. Dan kalau kita baca kitab Baqurah tu pun penila. Kan dulu kan pernah buat apa ni di pondok Tuan Guru Haji Saleh Sik dulu. Kerana apa? Kerana nak bincang sifat kalam saja. Dan kita tahu tak Pak Da ni, bila dia karang kitab Baqurah, dia kata apa? Yang aku karang ni hanya apa yang aku ingat daripada ingatan aku saja. Masya Allah. Maknanya apa? Dia tulis saja, iaitu kitab Baqarah tu. Dan
Tapi tengok sampai kita pun jadi keliru, terpaksa buat apa ni perhimpunan pertukuh pondok pasal apa? Nak apa ni bincang berkenaan dengan sifat apa? Kalam Allah Subhanahu wa taala. Masya-Allah. Jadi ulama Jawi kita pergi, dia tak bawa balik pakaian orang, dia bawa balik apa? Ilmu, belajar sungguh. Jadi nak balik semula pada yang kita sebut ni, dia kata apa? Dan segala amal daripada sedekah dan sembahyang. Dan kita juga mendirikan sembahyang. Tetapi sembahyang kita dengan sembahyang orang muqarrabin itu beza lah. Orang yang muqarrabin dia lagu mana? Dia hadir hati dia dengan Allah Ta'ala. Tetapi kita ni mungkin hati kita apa ni, badan kita pada tempat sembahyang, tetapi hati kita di tempat lain. Baik, maka dia kata, dan puasa dan juga zakat yang lain daripada demikian itu, daripada segala ibadat yang engkau menghadiahkannya kepadanya. Maknanya apa? Segala amalan yang kita buat, segala amalan yang kita tunjuk kepada Allah Subhanahu wa taala. Maknanya ada amal yang kita duk buat ni. Baik, maka dia pun kata, dan mana yang engkau hadiahkan akan dia kepadanya daripada segala amalmu yang maklul. Kita tengok ni, kita beramal, sungguh kita sedekah, dan sungguh kita sembahyang, sungguh kita zikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Tetapi ulama beritahu apa dia? Amal yang kamu buat itu kadang-kadang maklul. Dan maklul ni apa dia? Cacat amalan itu. Kadang-kadang kurang amalan itu, kata ulama. Masya Allah. Kadang-kadang amal kita ni dia bercampur. Dia bercampur kerana nak tunjuk ke orang. Dan kadang-kadang dia bercampur, dia buat itu adalah kerana benda-benda hak yang lain. Dan kan kita pernah terang bagaimana Al-Imam An-Nawawi rahimahullahu ta'ala sebut tingkatan-tingkatan manusia yang beramal kepada Allah Subhanahu wa taala. Ada 3 tingkatan orang yang beramal ini. Ada satu, Imam Nawawi kata, ada yang beramal kerana nakkan pahala dan juga syurga Allah Taala. Dan nampak, dia bukannya nak benda yang tak elok, dia nak benda yang elok, dia nak apa? Pahala. Dia nakkan syurga Allah Subhanahu wa taala. Angkat tangan tengok siapa tak mau masuk syurga. Kan? Semua kita nakkan syurga Allah Subhanahu wa taala. Tetapi ulama dia kata, Imam Nawawi sebut kata apa? Dia kata hak ni masih lagi ada halangan antara dia dengan Allah Subhanahu wa taala. Dan ada lagi benda di tengah-tengah dia, antara dia dengan Allah Subhanahu wa taala. Di tengah-tengahnya itu ada lagi kehendak. Dia nakkan apa? Syurga, dan nakkan pahala Allah Subhanahu wa taala. Jadi geng yang macam ni, dia nak apa? Dia tengok hadis mana amal yang besar-besar, dia punya pahala memang dia takkan tinggal. Dan dia takkan tinggal. Kalau hak yang halus-halus ini dia tak main. Dia tak mau pandang. Sebelah mata pun dia tak mau pandang. Padahal kata Nabi SAW dalam beramal ni lagu mana? La tahqiranna minal ma'rufi syai'ah. Kamu jangan pandang rendah, kamu jangan pandang kecil kepada mana-mana yang namanya adalah kebaikan, kata Nabi. Dan kita tak tahu mana satu kebaikan yang akan menghantar kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita tak tahu. Mungkin asbab kita beri sekupang ke orang, yang kita beri banyak, tapi ada satu hari entah macam mana duit tak ada ke apa, sekupang kita beri. Dan tak tengok-tengok yang sekupang tu Allah Subhanahu wa taala ridha kepada kita. Allah Taala lah. Okey, baik. Jadi dia kata dekat sini, amal yang kita buat itu tadi apa dia? Amalmu yang maklul.
amalmu yang ada, dia punya cacat celah dia. Dan ini yang kita berikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Allahu akbar. Sebab itu Nabi SAW sebut, orang ni dia tak akan masuk ke dalam syurga Allah melainkan dengan rahmat daripada Allah Subhanahu wa taala. Dan kalau nak dengan amal kita ni nak beli syurga Allah Subhanahu wa taala, tak ada. Tak ada. Ni tadi ni takzat ni kita solat subuh ni berapa banyak, berapa peratus hati kita pi kepada Allah Subhanahu wa taala. Berapa peratus yang kita duk ingat pada Allah taala. Dan sembahyang ni yang Allah Ta'ala nak apa dia, khusyuk dalam sembahyang tu, khusyuk di dalam sembahyang. Dan sebab itu Masya Allah, Baba Sarah Al-Fatani rahimahullahu ta'ala, dia ada karang satu kitab, nama kitab tu Tazkiratul Ghaflah fi Bayan Asraris Salat. Dan semua perbuatan sembahyang tu ada rahsia dia, ada dia punya falsafah dia. Dan tuan, orang berdiri ni tanda menyerah dengan Allah Ta'ala. Orang yang takbiratul ihram adalah